Selepas mengamati pelbagai bentuk bual bicara, kami dapati kebanyakannya tergantung dan tidak menyediakan satu pandangan balas yang muktamad ataupun tuntas. Namun kami yakin tak kesemua isu dapat kita tangani dan menyelesaikan suatu solusi yang nyata. Tetapi sekurang-kurangnya, kita harus berikan komitmen untuk terus mempunyai stamina menelaah sisi pandang yang pelbagai tanpa kita perlu memihak secara partisan. Dan kerana itu kami menyediakan ruang Dialektika TV dengan menyediakan suatu bentuk bual bicara, prolog sebagai mukadimah, dialektika sebagai kemuncak dan epilog untuk kita menilai sisi pandang yang pelbagai ini agar kita dapat melihat sesuatu isu itu secara rasional. Maka kami tawarkan kepada anda Dialektika TV, pentas yang turut mengajak anda berpartisipasi memberikan pandangan balas tentang advokasi dasar. Ini adalah simbol betapa ada beberapa orang pada kita yang kata kena ada kesatuan Melayu. Saya melihat Malaysia sebagai... Ini saya rasa penting kita memikirkan. Tak ada reformasinya di situ. Namun begitu, Tidak bertindak. Mana ada demokrasi? We have wasted the crisis dengan tidak membuat pertempuran. The biggest shareholders of a government is rakyat. The biggest shareholders of a government is rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada seluruh penonton di Dialektika TV. Bersama saya kali ini Alif Basri dari Loteng kami bawakan di bawah siri Dialektika TV untuk mengangkat isu-isu yang penting tetapi jarang kita bincangkan dengan bebas ataupun biasanya isu-isu ini dianggap tabu, tetapi hari ini kita angkat satu isu yang masih valid sampai bila-bila. Saya rasa, saya tak tahu sampai bila, dan nanti kita boleh tanyakan kita punya ahli panel, iaitu isu perpaduan. Kami bawakan pada hari ini, anak Malaysia, benarkah dahaga perpaduan? Di peringkat Dialektika TV kami memohon maaf, ada isu yang tidak dapat kami selesaikan sehingga kita mula agak lewat pada hari ini. Bersama saya, kalau ikutkan, kita ada dua ahli panel, iaitu saudara Vira Saravanan. Hai, selamat sejahtera semua. Hai, apa khabar Vira? Hai, salam perpaduan. Hai, boleh panggil Boy. Boy kembali bercerita. Boy bercerita tetapi secara live. Ya. Yeah. Okey, terima kasih saudara Vira kerana bersama kita pada tengah hari ini. Untuk makluman penonton sekalian, kita sepatutnya akan turut dihadiri disertai oleh saudara Syahrin, tetapi beliau mohon maaf kerana tidak dapat hadir pada tengah hari ini. Namun demikian, saya rasa dua orang ni pun dah cukup rancak, saya rasa kalau kita fikirkan. Boy, kita bawakan, kalau sebelum ini kita memahami atau mengenal Boy, bercerita melalui aksara, melalui perkataan, buka je Malaysia dulu-dulu, pergi fanpage Malaysia dulu-dulu dan anda boleh saksikan cerita Boy bercerita banyak perkara. Dan hari ini tuan-tuan perempuan, kita bawakan Boy. Kenapa? Dia berkait dengan tajuk kita tuan-tuan, yang seperti mana saya nyatakan, anak Malaysia, benarkah dahagakan perpaduan? Vira, bila saya angkat isu ini, saya sebenarnya, kami di Dialektika melihat juga status-status yang dikeluarkan oleh bukan saja Boy, tapi banyak lagi yang berkongsi seperti Khairi Kamil, Khaira Harun, King Wong dan ramai lagi nama-nama yang saya rasa mereka macam Viras ni, saya rasa sudah membuat lebih 100 hantaran dan pernah share sehingga 700 kali share perkongsian di media sosial, dan ini merupakan satu pada saya evolusi orang dahagakan perpaduan. Dalam status tu Vira, saya perasan ada yang tulis, oh inilah perpaduan kita inginkan, oh ini zaman dulu bukan zaman. Ya betul. Jadi kita rasa pelik, oh maknanya adakah bermaksud sekarang tidak ada perpaduan? Sebab kalau kita soroti Vira, kalau ikut sejarah Malaysia, sejak trigger point dia bila 69 Mei 69, maka rukun negara digubal oleh para
cendekiawan kita, ahli politik kita pada ketika itu, 1970 rukun negara diisytiharkan. Kemudian tahun 1974 portfolio perpaduan Kementerian Perpaduan Negara ditubuhkan, dan pada waktu itu VT Sambantan dilantik menjadi Menteri Perpaduan yang pertama. Dan kita ada perlembagaan persekutuan, kontrak sosial. Juga kalau pendidikan tu kita ada tabika perpaduan, Vira. Ya. Kemudian di peringkat IPT kita ada kalau sekolah rendah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan. Bahkan di IPT kita belajar TITAS. Hubungan. Tetapi perkara itu menjadi rumit bila dalam suasana real. Ya. Karan kita. Ya. Dan benda tu jadi pelik juga sebab kadang-kadang bila bertemu berbaik muka, bersahaja kan, kita rasa hormat, tapi di media sosial kita mengatakan sesuatu yang sebaliknya negatif tentang orang lain, the others. Jadi itu menimbulkan persoalan. Tapi bila dulu ada, dia memberikan satu spark pada saya lah, untuk memberikan satu ruang baru. Masyarakat, anak Malaysia keseluruhannya, tak kisahlah anda seorang pekebun, anda seorang orang yang berharta, seorang kerajaan, pencen, bila anda baca Malaysia dulu, ia akan mengimbau. Pagi kira saya tengok ada satu mercun yang tarik tu, Vira. Mercun tu, saya dulu teringat dulu kalau nak pergi mengaji, siapa-siapa kenal lah, saya duduk kat Kuala Lumpur, kami akan tutup, ikat pintu. Jadi siapa yang lambat tu kita akan tolak, pam, dia akan meletup. Kita tengok status tu pun dah memberikan kesan. Jadi ini yang saya rasa menarik untuk kita kongsikan dari Loteng pada hari ini. Pertama sekali, Vira, saya nak tanya Vira sendiri. Vira memang dari dulu moderator di Malaysia dulu terlibat dengan proses melahirkan Malaysia dulu atau macam mana, kalau Vira boleh kongsikan? Tak, dilantik sebagai moderator selepas beberapa bulan aktif dalam buat posting dalam grup. Baik. Saya perasan Vira telah hantarkan lebih kurang 100 hantaran dan semua tentang zaman kanak-kanak Vira. Berapa lama sebenarnya? Sebab bila saya baca Vira punya status tu kan, macam aku ni dekat estate, rasa berada di estate. Merewang perkataan-perkataan yang kalau kita pergi kampung kita akan jumpa. Orang-orang dia suka sikit, tambah-tambah generasi baru ni, saya tak pasti macam mana mereka adaptasi. Tapi kalau Vira sendiri, kalau Vira boleh kongsikan berapa lama, ataupun cuma mungkin Vira boleh kongsikan pengalaman Vira di estate sebelum ini, silakan. Okey. Asal sebenarnya dekat Seremban. Masa tu ayah kerja dekat satu estate di Port Dickson. Port Dickson maknanya estate ni dia punya lifestyle biasa, lifestyle Indian community. Dia lebih kepada populasi India yang banyak. Okey, bela lembu, kandang lembu, populasi macam tu. Okey. Typical estate life, Indian oriented. Lepas tu bila darjah 1 dekat PD selama setahun tu, hujung tahun tu ayah kena pindah. Biasalah kalau kerja estate ni, yang bab-bab kerani-kerani, manager ni semua, setiap kali naik pangkat dia kena pindah. Okay, so pindah ke satu tempat yang dia kata pindah mana? Pindah pergi Muar. Alamak, Muar ni mana? Darjah 1, tak tahulah macam. Tak tahu mana geografi, Muar tu mana, Johor tu mana, tak tahu mana-mana. Okay. So, dipindahkan dalam masa lebih kurang dalam 2 minggu, proses ni dia jadilah. Pindah, bawa lori, bawa barang semua. And then, bila sampai dekat Muar, as in now, dah tak boleh sebut Muar lagi lah, sebut Muar. Muar, dah dia punya lorak tak ada melekat. Okay. Muar. So, tahun 85, hujung tahun 85. Sampai di Muar, kampung dia punya estate tu punya dia punya sekitaran tu dia jadi macam kampung, because 99% daripada penduduk estate di sana adalah Melayu dan berketurunan Jawa dan sebagainya. So rasa ganjil, rasa baru. Okey, rasa baru. Family India satu saja, beberapa family Cina.
And then yang lain semuanya family Melayu. Saya time tu fasih Melayu tak adalah sangat, baru lagi darjah budak umur 7 tahun. Baru standard 1, baru masuk darjah 1. Sekolah time tu pun sekolah bahasa Inggeris, sekolah JEPS. So aliran Inggeris tu kuat lah lagi. 1985 aliran Inggeris tu kuat lagi. So lah BM pergi sana memang terbeliak. Orang dia start ejek. Weh, budak ni anak Mak Saleh ke? BM tak tahu, tak kerti cakap Melayu kan. Then slowly berubah. Bila dah start dapat naik basikal, merayau-rayau, jumpa orang kampung, jumpa budak. Estate yang kami duduk tu, dia bersempadan dengan kampung. Semuanya kampung Melayu. Ada 5 kampung tak silap saya. Panjang Sari, Sari Baru, Seri Meranti. Tak jauh daripada estate. Maknanya sempadan tapi dalam kilometer macam tu lah. So ramai pekerja yang datang daripada, yang kerja kat estate ni, yang datang daripada kampung. Quarters estate lain. Yang datang dari kampung tu lain. Dia kerja kat estate tapi dia duduk rumah kampung. So lama kelamaan mesra, sebati dengan pertuturan, dengan bergaul dengan orang kampung. Naik basikal, naik motor. So daripada 85, hujung 85 sampai keluar belajar college tahun 96, duduk estate, duduk kampung. Nak kata estate tu sebahagian sajalah. Selainnya kampung. Okay. Keluar rumah naik basikal tak sampai 10 minit dah sampai kampung dah. So suasana kampung. Surau, rewang, nasi junjung, meriam buluh, semuanya dah pernah merasa. Segalanya, sebab saya seorang je India, yang lain semua budak Melayu. So nama Vira tu tak melekat langsung. Dia bila mak bapak dekat rumah panggil boy. Lepas tu bila orang tengok, orang datang rumah tolong-tolong, dia tengok mak panggil boy, dia pun panggil boy. So lama-lama nama boy tu jadi macam ikon lah. Semua orang kenal boy. Bila pergi mana-mana, boy mana tak datang. Kenduri kahwin. Dia nak ajak kita nak pergi surau, nak bawa kemah pergi ke rumah kenduri. Kita join je, sebab kawan-kawan bukannya kawan lain, kawan budak yang budak Melayu semua. So follow je lah. Dia buat mandi sungai, kita mandi sungai. Dia pergi meriam buluh, kita meriam buluh. Ni depan rumah dia betul. Ini apa? Ini surau. Ni surau. Surau, depan rumah, betul-betul depan rumah. Ni foto ni diambil daripada depan rumah. Okay. Yang rumah-rumah tepi tu rumah quarters. So begitu dekat lah. Kita punya silaturahim dengan orang kampung, dengan orang estate. Pagi berjalan, pergi ke kedai, naik basikal. Semuanya bersangkut paut dengan orang kampung, dengan orang estate. So lifestyle tu melekat. Cara pertuturan tu melekat sampai hari ni, tak berubah. Kekal lah. Berapa lama dekat sana? Almost saya sebagai duduk sana 12 tahun. Tapi ayah kerja sana dekat almost 17 tahun lah. Tapi because saya dah keluar belajar dan keluar kerja, so saya spend sedikit masa dekat KL tapi balik kampung jugalah selalunya. So sekarang ada yang masih duduk dekat sana? Dekat Muar tu? Sekarang tak. Ayah dah bersara. Ayah dah balik duduk Seremban dengan family, dengan relatif yang dekat-dekat, semua dekat Seremban. Balik Muar tu selalu jugalah. Okay. Saya perasan satu lagi, Boy. Dekat website dalam MDD tu, ada satu antara status yang share paling tinggi adalah berkaitan dengan isu jakun. Okay. Isu jakun ni, dia orang kata sangat banyak orang bercakap tentang isu jakun tu. Dia sebenarnya apa yang menyebabkan sampai itu sebenarnya sebab saya buat salah. Sebenarnya saya pun terikutlah. Biasa kita daripada kecil dulu biasa sebut jakun bila kita orang kata pegaan. Orang kata pelik tengok something ke, baru masuk bandar and all that. So bila saya dah terlalu used to it dengan kegunaan perkataan jakun tu, so saya dalam satu konteks tu saya gunakan kita pun jakun macam baru masuk kampung. Okay.
So bila isu ni topik ni dia kita posting dalam group, ada orang komen, ada orang kata pasal ni lah saya tak suka grup macam ni. Dia kata letak jakun tapi ramai juga orang jakun dekat Malaysia, awak faham tak? Dia kata. Itu macam eye opener, macam kena tembak sebenarnya. Alamak, kita ni dah buat salah. Kita ni dah bagi orang rasa tak sedap bila kita kata jakun. Yes, DBP, Dewan Bahasa kata ada dua makna untuk jakun. Ramai orang yang gunakan istilah jakun tu sampai hari ni ada lagi guna. Tapi saya rasa bersalah. Saya rasa memang sangat-sangat bersalah. Because istilah yang kita gunakan tu makna dia lain. Tapi ada orang sakit hati. Okay. Segolongan orang asal yang originally dari Malaysia. So bila kita sakitkan hati dia, saya rasa saya bertanggungjawab minta maaf. Saya bertanggungjawab untuk bagi satu keterangan yang boleh bagi eye opener, bagi pencerahan yang baik pada semua orang. Kalau boleh tu jangan guna istilah jakun tu sebab dia menyakitkan hati orang. Ada setengah orang tu terasa. So kita guna istilah lain. Seboleh-bolehnya janganlah guna jakun. So research sikit. Ambil gambar. Ni pun gambar orang. Ni pun pinjam gambar orang ni sebenarnya. I credit kat dia. Okay. So ambil gambar ni. Cari research sikit. Ambil data daripada internet, Google, mana-mana. Secara keseluruhannya sebenarnya serba salah, nak minta maaf. So baik kita open lah, minta maaf secara terbuka pada semua orang yang sakit hati, yang kita sakitkan tu, dan terus terang bagi satu pencerahan kepada orang lain biar ada macam awareness kan. So dapat jugalah ada, bukan nak kata kita kena tahu perpaduan ni bukan Melayu, Cina, India. Perpaduan ni Iban, Kadazan, suku kaum Batak, suku kaum Sakai, suku kaum Jakun, semuanya terlibat. Because banyak kan kita punya ethnic group dalam Malaysia ni, tapi kita hanya fikir Melayu, Cina, India. Dalam India tu dan lain-lain banyak juga, ada etnik Punjabi, ada etnik Telugu, ada etnik Malayalam, banyak lagi. So saya nak bagi benda ni open lebih lah kepada maksud perpaduan tu. Tapi itulah maksudnya, dekat luar sana bila seseorang tu keluarkan kenyataan, dia ada risiko, risiko untuk dicemuh. Tapi sekali lagi isu dia adalah, adakah kita sebagai orang yang berkongsi satu hantaran, satu status tu betul-betul ikhlas kan? Ataupun kita ikut juga, tak nak kalah, dah DPP kata jakun ni ada dua maksud, biarlah. Padahal itu isu dia adalah mereka saudara kita satu Malaysia, dalam satu Malaysia, dan mereka adalah sebahagian daripada kita. Apa tujuan kita nak sakitkan hati kan? Itu bagi orang yang ikhlas nak perpaduan. Sebab sekarang ni kita cakap tentang isu perpaduan ni, ada yang jadikan isu perpaduan ni sebagai isu mileage politik masing-masing. Dia bersifat musiman. Dan mula-mula masa saya nak angkat isu ni, saya terfikir bila sebut perpaduan ni luas. Kita nak bercakap luas, perpaduan ni integrasi antara kaum, dan kita beratus-ratus etnik dekat Sabah, Sarawak. Kan? Dan sebenarnya kalau kita gagal tangani secara dalaman kita, itu yang akan trigger macam-macam, dan dia akan ahli politik akan gunakan itu sebagai satu kelemahan kita rakyat lah kan. Jadi dia macam ni. Allow me to interrupt. Saya rasa silakan. Either ahli politik ni dia guna yang kurang kesedaran perpaduan ni, dia gunakan oleh ahli politik, atau kerana ahli politik tu berhujah menggunakan mileage politik ni yang rakyat terpercaya. Either way. Ya, betul. Ada satu lagi benda yang bila kita cakap tentang perpaduan, saya rasa sama macam pembaca lain, dia akan imbau waktu kita membesar. Macam saya, personally saya bersekolah di sekolah kebangsaan, sekolah rendah kebangsaan, Cina, Melayu bersama, dan sebenarnya ini secara umum memang ada perbahasan tentang baliklah Cina, baliklah India, ada
Saya pernah sembang dengan Boy tentang perkara ni. Tetapi menariknya Boy, benda tu dah selesai waktu tu. Kita sebagai masa tu, lepas dah gaduh-gaduh, esok lusa kita bertampar balik. Betul. Dan sekarang pengalaman peribadi Boy, bila benda tu diwar-warkan kat luar, baliklah sana, balik sini, datanglah kemari, datanglah ke sana, saya dah takluk dah. So, jadi nak saya kan? Saya rasa kesan daripada percampuran lebih awal. Percampuran Canaian, bergaduh waktu kecil tu, itu yang mematangkan kita bila besar. Aku kena hormat orang ini sekian-sekian, kan? Aku kena hormat ini sekian-sekian. Boy rasa macam mana? Itu pengalaman saya lah. Saya tak tahu Boy macam mana. Okay. Kalau nak kata pengalaman sekolah, because saya daripada asal kampung, hidupkan kampung kan. Okay, pergaulan di kampung, orang Melayu. Merata-rata. Okay, 100% lah nak kata. Pergaulan di sekolah, saya belajar di sekolah kebangsaan St. Andrews Small. Okay. So, sekolah ni, asal-usul sekolah ni sekolah La Salle, missionary school orang kata. Sekolah asas Kristian. Okay. Tapi pergaulan kami di sekolah, budak India, budak Melayu, budak Cina, budak Punjabi, ramai. Kita sama-sama gaduh, macam you kata tadi lah, Cik Alif kata tadi, gaduh, balik India lah kau. Okay, sampai kita orang gaduh, yang turban sting tu, yang budak Punjabi tu gaduh sampai turban terbuka-buka, gaduh. Okay. Tapi esok lusa kita tak ada buat hal pun. Okay. Macam I pernah cerita dulu. Gaduh macam manalah. Okay. Tapi bila duduk dekat padang tu, bila sukan, bila lumba lari, botol air tu, tuan punya botol tu tak minum. Yang minum kawan dia. Dia main round je. Okay. Baju PJ tak pinjam, boleh pinjam. Seluar PJ boleh pinjam. Buku tag boleh pinjam, boleh bawa balik. Okay. Kalau makan dekat kantin, tengok budak tu macam, mak aku lupa bawa nasi hari ni. Okay. Peduli apa? Masa dulu saya sekolah dulu, bawa mak bagi bekal pakai tapoi aiskrim. Okay. Kalau punya kawan-kawan tu yang tak makan tu, kita cuak bagi je ambil. Nah makan. Duduk sebelah-sebelah makan. Kita tahulah budak Melayu makan apa kan. Kita tahu mana nak bagi, mana tak nak bagi. Kita tahu gaduh tu gaduh, memang mesti ada gaduh. Gaduh sampai mencarut kan, gaduh sampai berdarah. Tapi because kita dah biasa, daripada darjah 1, darjah 2 tu kita campur aduk dengan semua golongan. Dia jadi macam kita tak perasan pun benda tu salah. Next day kita pergi, kita jumpa, kita sama-sama je. Sampai hari ni Facebook, sampai hari ni kawan baik. Jumpa mana-mana berpeluk. Bukannya setakat jabat tangan, jumpa tangan. Macam. Kalau budak Melayu panggil saya macam, saya panggil budak Cina macam. Sama semua. tak ada batas ni. Okay. So, it's sangat-sangat harmony. Tak ada perbauan kaum langsung at that time. Tapi bila I tengok sekarang ni, Melayu campur Melayu, India campur India, Cina campur Cina, dia hanya khusus dia punya friendship tu khusus. Okay, so something is not right. Kenapa dia tak ada berjuang bersama-sama? Kenapa dia tak ada berkempen bersama-sama? Tak ada interlist, tak ada interlapping cross culture punya sort of like cross culture punya learning. Okay. There are certain things yang saya sakit hati tengok. Okay. One of it is bila kata dia ada beza India, Hindu dan Tamil. Okay. Saya selalu betulkan dalam grup. Orang tak tahu beza apa tu India, apa tu Hindu dan apa tu Tamil. Okay. Nak kata Tamil tu bahasa, Hindu tu agama, India tu bangsa. Saya kena bagi keterangan. Okay. So bila kata dalam Chinese ada dialek Hokkien, ada dialek Teochew, ada dialek Mandarin, ada dialek Hakka. Dia tak faham. Dia golongkan satu je. Kata Cina. Okay. Kalau Hindu. Hindu tu agama sebenarnya. Awak nak panggil Hindu. Dalam India ada Kristian, ada Muslim, ada Buddha, ada yang free thinker, ada yang Hindu. India maknanya golongan tu besar. Okay. So dia khususkan. So that is maknanya dia tak pernah dalam dia punya grow up, dia punya pembesaran tu, kalau sekolah ke, dalam dia punya reading ke, dia punya pergaulan tu,
dia tak ada cross culture punya knowledge. Okay? Dia tak faham, dia tak perasan yang dia punya diversity tu besar. Dalam Malaysia ni banyak golongan sebenarnya. Banyak culture yang kita boleh belajar, kita boleh baca dan sebagainya. Tapi knowledge tu kurang. Kenapa? Mungkin pendedahan tak cukup. Mungkin kita punya education system dalam pendidikan moral atau dulu ada subjek lain kan, macam kemahiran hidup, ada geografi semua. Dia kena ada penerapan culture, cross culture tu dah kurang. Dulu pergi open house beramai-ramai. Kalau Deepawali pun pergi beramai-ramai. Kalau Christmas pun pergi juga. Sekarang dia ada batas. Dia macam halal ke tak dia ni masak pakai apa dia ni sembelih ayam kat mana. So tak, sebenarnya saya faham. Biar ramai yang daripada macam saya ni, daripada grup macam saya ni, faham halal tu apa. Dia tahu orang Melayu tak boleh makan ni, tak boleh bawa ni, tak boleh buat ni, semua tahu. Tapi dia ada macam satu jurang, there's a distance. Itu something yang kita perlu baiki. Kalau macam tadi Vira kata yang makanan halal tak halal, ataupun macam contoh macam saya peribadi, saya tahu limitasi makanan bagi kaum India contohnya. Saya tahu limitasi dia, dan saya mengandaikan yang bukan Melayu pun tahu limitasi makanan apa. Dan benda ni saya belajar daripada sekolah. Kembang. Tapi hari ini Vira sendiri dulu macam mana benda ni dilaksanakan? Dekat estate dululah. Dulu kan? Kalau dekat estate dulu, kalau kena dikahwin lah. Saya kata kita pergi rewang ke something kan. Kalau untuk yang non-Malay, dia punya lauk memang lain. Orang host rumah tu dia akan sediakan. Tapi bila dia kadang-kadang tersilap, ada daging kerbau, ada daging lembu. Tapi bukan I kata I lari. Yang boleh tu I makan lah. Yang tak makan tu I letak je. And then bila I bawa tolong budak-budak ni pergi rewang, pergi hantar makanan, nasi bungkus kat rumah orang, hantar mangkuk tingkat, benda tu daging juga. Benda tu memang tak halal daripada segi Hindu lah. Tapi bukannya I makan benda tu, I bawa je. Tak menjadi isu langsung. At the same time, bila ada sembahyang dekat Kuil India, ramai orang Melayu yang datang. Ramai yang datang tolong hias, tolong buatkan kerja, tolong bersihkan kuil. Maknanya makanan yang kita beri tu kita sediakan kat kuil, tapi ramai makan. Tak pernah ada isu, tak boleh makan, tak nak makan, saya tak nak. Tak ada. Makan sama-sama. Dekat tokong Cina pun sama juga. Yang sembelih kambing dekat tokong India, tokong Cina adalah Pak Haji ataupun saya punya pakcik angkat lah, Pak Abbas. So tukang sembelih. Bila tukang sembelih, tukang masak dekat tokong Cina, tapi yang masak dan yang sembelih semuanya Melayu. So bila hari kebesaran atau bila ada sembahyang apa semua, bab sembahyang, bab agama tu tak ada ambil tak ada join lah, tak ada ambil bahagian lah. Tapi bab makan tu dia akan make sure semua orang dapat makan. Maknanya bukan dia kira untuk Chinese population saja. Ataupun dekat Kuil India pun dia tak kira untuk Indian population. Dia akan kira untuk semua sekali. Makan sama-sama. Semuanya dapat makan. Because maybe lifestyle time tu kan semua orang susah. Bila ada hari keramaian, maknanya kita share, kita kongsi dengan semua orang. Semua makan ramai-ramai, makan sama-sama. Bila dapat something special tu, kita tak boleh simpan. Kita nak bagi kongsi dengan semua member. Semua jiran-jiran. Itu salah satu daripada benda yang I lalui lah dulu. Sekarang ni dah sensitif sikit. Tapi at the same time, I selalu baca dalam komen. Kata dulu tak cukup dakwah, sekarang kuat dakwah. So sekarang ni pendedahan dia lain sikit. Yes, tapi time tu pun cukup dakwah juga. Bukannya kurang. Memang ada semuanya. Ini mid-90s macam tu kan. Memang kata saya tak boleh bezakan dakwah dulu dengan dakwah sekarang. Sama. Apa maksud dakwah tu? Boy. Dia kata dia tak ada pencerahan tentang agama. Tentang agama. So but if saya punya pendapat dah, kalau kita follow agama, kata not to say Islam lah, agama Hindu semua. Kalau kita dah mendalami agama tu,
kita follow daripada dulu sampai sekarang. Tak boleh ada beza. Kan? Sama je semua. Okay. Cuma sekarang ni saya rasa peranan media sosial. Okay. Sesuatu benda boleh menjadi viral dengan begitu cepat. Misal kata kalau kedai tu tak halal, dalam berapa minit benda tu jadi isu. Okay. Ataupun ada sesuatu yang tak betul dari segi agama. So benda ni terlalu cepat. Okay. So pressure media sosial ni tinggi sangat. Okay, so kita kadang-kadang kita lupa bab perpaduan ni. Kita lebih kepada pressure media sosial ni. Saya rasa Boy, bila Boy sebut kurang share, perkongsian bersama, hidup bersama tu kurang sekarang. Itu mungkin antara point dia kot. Yes. Maknanya itu susah bersama, senang bersama. Dan sekarang ni disebabkan saya tak pasti kalau macam di luar bandar bagaimana, ataupun adakah ini masalah urban, masalah di bandar. Sebab isu dia kalau masalah di bandar menjadi satu kata putus ataupun suatu yang diterima pakai, dia akan jadi masalah. Sebab kita ingat masalah berlaku dekat luar bandar juga. Tapi masalah benda tu tak berlaku. Benda tu adalah berlaku di bandar. So kita kurang share, kita kurang berkongsi kehidupan, dan itu yang saya fikir menatijahkan kepada cabaran hari inilah. Selain daripada saya rasa kita dah cemuh dah cakap tentang peranan ahli politik ni lah. Ya, Amin. Biarkan topik tu. Jangan campur. Ya. Dan sekarang muncul Malaysia dulu-dulu. Itu saya sebut tadi, dia sebagai satu evolusi. Kalau di Malaysia dulu-dulu sendiri, bagaimana pemilihan status untuk di-approve tu? Kan Boy kan dah jadi moderator sekarang. Okey. Dia sebenarnya undang-undang dia tak adalah ketat sangat. Kita bagi je letak. Kebanyakannya post kita bagi letak. Okey. Tak ada bias agama, tak ada bias umur dan sebagainya. Biasanya kalau gambar tu elok, gambar cantik, gambar lama, dan cerita dia betul-betul bawa kita kepada zaman dulu, automatically kita approve cepat-cepat. Tapi ada golongan yang masih mempolitikkan isu, masih mengagamakan isu. So kadang-kadang benda-benda macam ni kita hold on, kita biar, jangan post. Okay. Kadang-kadang nak post gambar ahli politik ni pun masalah ni. Kita post dia dah, dia macam faham left and right. Okay. So benda-benda macam ni kita sebolehnya kita nak elakkan. Okay. Kita nak bawa kepada isu perpaduan, kita nak bawa kepada pengalaman lama, cara-cara penggunaan benda-benda lama dulu, sekolah lama. Okay. Cara kita grow up dulu, cara kita membesar dekat kampung, dekat bandar. Okay. Benda-benda macam tu. Motif dia simple. Kita imbau kewenangan pada zaman dulu. Kalau yang nak kata setakat nak megahkan diri, kalau setakat nak tunjuk dia punya kekayaan dalam grup, kita biasanya kita lepaskan je posting macam tu. Kita tak tengok pun. That is the foundation lah pada I rasa kalau nak tanya kenapa grup ni cantik, kita grup moderator dengan admin, kita orang hari-hari kita orang banyak meluangkan masa pantau. Berapa ramai sebenarnya? Ada dalam 10 orang. Okay. So memang ramai, memang banyak kerja kita pantau. Komen-komen negatif, komen-komen politik, komen-komen yang meroyan-royan pasal politik, pasal ahli politik, komen yang marah-marah, komen yang biasanya kurang ajar lah. Dia gunakan bahasa yang kasar sangat pada penulis dan sebagainya. Kita akan delete. Kadang-kadang dia sendiri tak tahu. Yang penulis tu sendiri tak tahu. Kita dah lama dah delete dah dia punya komen. Because kita tengok benda ni boleh mencetuskan sesuatu. Menunggu tak keluar. Kadang-kadang dia tulis something yang sindir. Bila sindir, komen tu dalam 1 minit boleh berlanjutan dan isu tu jadi besar. So sebelum apa-apa jadi tu kita delete. Biar jangan jadi isu. Seboleh-bolehnya nak harmonikan grup tu cantik-cantik. Jangan ada yang gaduh pasal agama, ada gaduh pasal setengah-setengah tu dia kata
ini tipulah dulu. Dia tak faham. Mungkin benda tu tak jadi kat kampung dia, tapi jadi kat kampung orang. Okay, so kadang-kadang pening, kadang-kadang fun jugalah. Sehari berapa status yang diterima? Satu hari average 300. Average. Yeah. 300. Kurang 300 posting dalam satu hari. Okay. Dapat detect tak komposisi demografi penghantar ni? Contohnya macam Sabah Sarawak berapa, kemudian di Semenanjung berapa? Saya rasa Sabah Sarawak sejak kat belakangan ni ada increase. Oh, okey. Dia punya following daripada penduduk Sabah Sarawak ada. Kurang tapi ada. Ya. Kalau Semenanjung memang banyak. Memang banyak yang cerita lama-lama. Tapi ada lagi yang saya rasa yang ada follow Facebook, ada follow group, tapi dia kurang mahir guna Facebook. Dia tak nak tulis, dia tak nak share gambar. Macam semalam saya ada seorang daripada senior sekolah saya dulu. Dia kata dia ada satu cerita. Cukup cantik cerita dia. Orang kaya-kaya di Tanjung Agar semua dulu. Okay. Tapi dia macam dia ragu-ragu. Dia belum buat ayat lagi, belum buat cerita yang cantik. Untuk keluarkan gambar cantik, gambar dah ada. Dia ni family dia daripada dulu, moyang dia semua diorang buat bisnes company ferry daripada Tanjung Agas ke Pekan Muar. Dulu tak ada jambatan lagi. So dia ada cerita, tapi ada gambar, tapi ceritanya belum ada. So saya rasa lepas raya ni saya akan pergi jumpa dia. Dapatkan berita, dapatkan semua cerita ni semua. Jumpa makcik dia semua yang dulu-dulu tahu hal-hal dulu, macam mana bisnes dia beroperasi semua. Macam kajian tempatan dululah masa kat sekolah dulu. Nak pergi, nak ambil gambar tu semua. Saya nak tolong dia sampaikan. Saya nak sampaikan cerita tu dalam grup. Okey. Kalau dekat bila tadi kita cakap tentang MDB kan, saya nak kepada realiti. Okey. Realiti semasa hari ini, kalau sekolah rendah kebangsaan dulu ramai. Saya tak pasti data KPM bagaimana, tapi melihat secara kasar, mata kasarnya ataupun pengalaman terdekat sekeliling kita, kalau SRK sekarang ni dia macam majoriti ialah satu bangsa. Kemudian kita ada sekolah jenis kebangsaan yang memang kita tahulah. Saya rasa itu yang Vira boleh kongsikan sebab daripada dulu ada sekolah jenis kebangsaan. Okey. Betul. Kemudian kita ada sekolah-sekolah agama. Dan kemudian international school. Saya ada kebimbangan dari sudut sebab kita dah jadi bapa. Kita dah kan. Pengalaman kita tak akan berulang Vira. Pengalaman kita tak akan. Tapi isu dia adalah bagaimana anak-anak kita nak beradaptasi dengan perubahan ini. Sebab dan baru-baru ini Perdana Menteri kita pada 15 Februari lalu telah keluarkan dasar perpaduan negara. Dasar saya fikir kalau betul diambil berat, itu adalah satu benda yang penting untuk dilaksanakan. Isu dia peringkat kita, adakah kita nak laksanakan ke tidak. So Vira rasa macam mana dari sudut sekolah tu sendiri? Adakah memang bahagian tu isu dia ataupun ada isu lain sebenarnya? Maknanya sekolah tu bukan masalah sebenarnya, dia ada isu lain. Vira rasa macam mana? Saya rasa peranan sekolah tu penting. Because saya percaya kepada membina bangsa. Membina bangsa mesti seharusnya 100% mesti daripada sekolah. There is no other place. Tak akan ada tempat lain yang kita boleh bina bangsa selain yang terbaik selain daripada sekolah. Kalau nak sampai dekat tahap universiti, tahap college baru nak buat membina bangsa tu, tak boleh lah. Dah lambat sangat. Benda ni kena berlaku daripada tadika lagi. So kita sekarang ni kita ada sekolah kebangsaan, kita ada sekolah Cina, SRJKT, SRJKC, SRJKT, and then kita ada sekolah-sekolah private Cina, kita ada international school, kita ada private school, dan sekarang ni last few years ada homeschooling.
Okay. So benda-benda ni dah banyak berubah daripada zaman kita dulu. Zaman saya dulu lah. Saya habis sekolah tahun 95. Okay. So banyak berubah. So ada satu tahap tu ramai kata vernacular school ni dia menarik semua student India ataupun student Chinese pergi ke vernacular school, ke sekolah Cina dan sekolah Tamil. So secara indirect dia punya jangka masa lama, dia punya apa ni? Efek jangka masa lama. So sekolah kebangsaan dah kurang dah populasi lain selain populasi Melayu. Okay. So apa jadi? Kepada golongan-golongan kecil, minoriti yang pergi ke SK lagi. Macam anak saya pergi SK lagi, tak pergi sekolah Tamil. Pergi sekolah kebangsaan. Okay. Saya pastikan anak saya pergi sekolah kebangsaan. Pasal Tamil boleh belajar because dia ada kelas Tamil di sekolah. Okay. So saya macam tu. Saya grow up cara macam tu. Sekolah kebangsaan tapi belajar bahasa Tamil dekat kelas POL. Patriot ni. Okay. Seorang patriot ni. Silakan. Okay. So saya rasa tapi apa yang saya alami di sekolah dan apa yang saya tengok diorang alami di sekolah ada jurang. Kami dulu shoulder to shoulder dengan budak-budak sekolah lain. Diorang sekarang ni dia punya distance. Okay, dia ada distance dia. Dia kalau budak Melayu dia geng, kalau budak India dia geng, kalau ada budak Cina dia geng. Okay, tak ada join antara diorang. Makan lain-lain, main PJ lain-lain. There's ada gap. Then at the same time, kalau budak sekolah Tamil atau budak sekolah Cina, bila dia terap masuk dekat form 1, dia berpisah juga, dia tak join. Dia masing-masing. Okay. And then bila dia dah 6 tahun, dia dalam bahasa Tamil dan bahasa Cina, bila dia masuk sekolah menengah, segelintir dapat excel, dapat tangkap BM dan dapat jalan. Yang lain, dia terkapai-kapai lah. BM tak boleh, bahasa Inggeris pun tak boleh, tak mahir. So nak buat apa sekarang ni? So dia tercurut, dia tertinggal. Bila tertinggal, tak gerti baca, ataupun dia tak gerti mendalami BM atau mendalami bahasa Inggeris dan sebagainya. Knowledge dia kurang. Dia tak boleh baca, dia tak boleh faham media sosial, dia tak boleh faham media massa. So when this kind of things happen, makin lama makin memecah lah. So dia punya cultural background akan makin lama macam serampang, makin lama makin jalan je jauh-jauh. Okay. So saya rasa kena ada penerapan integrasi sekolah-sekolah. Maybe dia campur macam sekolah wawasan kan, dia ada campur. Tapi penguatkuasaan perpaduan tu mesti ada. Macam kempen, macam dulu ada student exchange macam tu. So kena ada macam tu. Baru dia faham culture, baru dia faham agama orang lain, baru dia tahu dia ada kawan dari kecil, kawan bangsa lain. So dia ada sesuaikan diri dengan semua jenis aspek. Kalau tak, dia sehaluan dia. Tak ada lagi ya? Sekarang tak ada lagi ya? Integration tu ke? I think sekolah wawasan adalah. Sekolah wawasan ada ke tak ada? Saya rasa benda tu tak ada lagi kan? Kita belum buat lagi. Okay, saya tak pasti. Okay. Dan menariknya Vira, kalau dalam blueprint dasar perpaduan negara disebutkan tau, perlu ada satu institusi pendidikan seperti sekolah wawasan. Disebutkan. Okay. So itu tak tahulah, kita tengok macam mana nanti. Yes. Hopefully. Dalam komen Kirinku berisi rupanya boy ni. Dulu masa kecil kurus kering, tonjang naik basikal keliling estate, good vibes. Kenal ke? Tak. Ni semua peminat setia ni. Okay. Zen Design sebut penerapan hanya boleh dilakukan dengan sekolah satu aliran sahaja, iaitu sekolah kebangsaan. Masukkan sekolah jenis kebangsaan dengan segera. Ini pandangan Zen. Kalau ikut Boy, apa pandangan Boy bila wujud pandangan sedemikian? Mansuhkan tu maybe ayat perkataan yang besar. Okay. Itu maknanya bubarkan semua sekolah maknanya. Okay. Saya kata, saya punya pendapat, kita integrate semua. Maknanya kita boleh masih lagi adakan pembelajaran bahasa Cina, bahasa Tamil, okay, di sekolah, satu sekolah. Okay. Tapi buat apa yang patut? Syllabus, dia punya sistem, cara pengajaran, okay, semuanya kena terap sama-sama.
Okay, at the same time, satu lagi yang paling penting, semangat patriotik dan semangat kebangsaan mesti ada kat sekolah. Sekarang ni makin kurang. Orang tengok bendera pun tak ada respect. Orang nyanyi negara aku pun tak ada respect. Negara aku ke rukun negara, semuanya macam remeh-remeh. Okay, you tanya siapa-siapa, rukun negara mesti fikir 5 kali. Kalau negara aku suruh nyanyi, bukan suruh nyanyi. Bila dengar lagu, suruh berdiri tegak pun dia duduk goyang kaki. So benda-benda macam ni, sakit hati bila kita tengok. Bendera jatuh, barai kat bawah. Okay, koyak rabak. Dia peduli langsung tak kisah. Itu bendera negara kita. Sepatutnya macam kita katalah, bendera tu kena ada dekat sini, bukan terbarai kat jalan raya. So semangat tu daripada mati-mati kata masukkan sekolah. Macam mana kita nak integrasi semua benda ni? Mesti ada cara dia. Okay, kita boleh tengok negara-negara macam Singapura yang banyak dah maju, dah banyak advance dia punya sistem education dia. So kita boleh ambil contoh daripada sini, ataupun negara-negara Skandinavia macam Denmark, macam Sweden. Dia ada penduduk Arab, dia ada penduduk Algeria, dia ada semua, tapi dia ada integration dia. France pun sama. Dia dari Afrika, dia ada Algerians, semua dia ada. Tapi macam mana dia boleh adakan dia punya national integration dekat sekolah? Okay, mesti ada cara. Ya, betul. Saya terfikir kalau tertanya-tanya lah daripada beberapa tahun lepas, tak ada ke kajian sama ada daripada kementerian ataupun institusi pengajian tinggi berkenaan dengan keberkesanan sekolah rendah kebangsaan sebagai ejen menyatupadukan masyarakat. Adakah memiliki penyelidikan? Saya tertanya-tanya sebab sekarang ni pada polarisasi itu dah berlaku. Sedang sekarang tak kisahlah, mungkin ada kes-kes yang terpencil ataupun kes-kes yang mengatakan orang Melayu banyak yang dah pergi ke sekolah jenis bahasaan, tapi dalam skala yang besar kita tak nampak lagi benda tu, walaupun ada ke arah, adakah itu direction kita contohnya. Kemudian UEC yang disebutkan sebelum ini untuk diterima, diminta supaya diterima sebagai salah satu untuk supaya boleh melanjutkan pelajaran selain daripada adakah itu direction kita contohnya. Jadi sebab kita tak nampak, boleh kalau kita tidak ada satu pendidikan khusus ataupun satu kajian khusus kesan mereka yang bersekolah SRK, apa rasa terhadap kaum lain, apa perasaan ni, hati ni kita tak nampak. Sebab mulut hari ni saya cakap dengan Vira belakang saya bantai kau Vira, boy ni sembang So tapi kita nak hati yang bila berdepan macam ni baik, tapi bila belakang kita boleh tetap bertoleransi, tetap ada sangka baik. Mungkin dia tak tahu, mungkin pada saya nilai yang saya belajar ataupun mereka yang SRK belajar duduk sama saya rasa toleransi tu ada. Okay. Tapi salah satu daripada perosak dia ialah media sosial. Bila dia di belakang skrin, di belakang telefon, di belakang identiti image Facebook profile atau image TikTok profile dia, dia berani bersuara. Muka tak nampak. So, dia punya hujahan dia lain, bercanggah. Mungkin dia rasa macam bangsa dia ataupun agama dia disindir. So, dia bersuara. Tapi bila kita tengok aksiden tepi jalan, kita tengok anti Cina tu baru kena langgar motor ataupun dia punya basikal ke terjatuh, kita tak terfikir untuk angkat dia. Ataupun ada seorang tu kena ragut ke apa, tak kira bangsa, kita pergi tolong dia. Tapi itu yang kata toleransi dan dia punya prihatin tu di kalangan rakyat tu ada. Tapi media sosial ni lain. Dia ada fake profile, dia ada fake profile lah, dia ada gambar yang macam topeng lah. Tapi bila dia bersuara dekat sana, dia lain pula. Okay, dia bergaduh, dia bertelingkah, dia hujah dia tajam sangat. Okay, as I'm saying Facebook baru sikit saja tau. I dah banyak perhati daripada Instagram dan juga TikTok, Twitter. Toxic, dia punya komen sangat-sangat toxic. Sangat toxic. So kalau kita kata TikTok, saya sedih because TikTok
bilangan, dia punya populasi pengguna, dia punya demografik muda. Kalau yang maybe sebaya saya atau lebih daripada saya ni, dia jarang dia pergi ke TikTok. Dia lebih kepada Facebook. Tapi dalam TikTok, dia punya komen sangat-sangat toksik. So, adakah kita akan lihat benda ni berlanjutan? Macam mana kita nak betulkan toksik ni, yang komen-komen macam ni, yang terlalu langsung tak ada perpaduan punya konsep. Payah. Because generasi tu dah resap macam tu. Itulah, kita sedar tak sedar, boy, kita dah sembang lebih kurang 40 minit. Okay. Macam tadi cakap lah, kononnya setengah jam kan. Ni kita ni sampai buka puasa kita boleh sembang lagi kan. Kalau di peringkat kita landing perlahan kita landing perlahan. Di peringkat MDD sendiri, apa perancangan selepas ini? Sebab kalau di Facebook kita maklum perkembangan yang ada positif, peningkatan berlaku dengan baik. Adakah mungkin MDD hendak masuk ke ruang TikTok, ke ruang media baru selain daripada Facebook? Setakat ni kita hanya fokus pada Facebook. Okay. Because Facebook selama ni dia dah bagi satu platform yang cukup baik. Pendedahan yang cukup bagus. Okay, and then demografik, umur. Maknanya pengguna Facebook yang senior, yang veteran lebih cenderung kepada Facebook daripada Instagram atau TikTok. So kita kena bagi peluang kepada mereka semua untuk bagi pencerahan atau jalan cerita lifestyle diorang dalam Facebook. Kalau kita bergerak kepada Twitter, bergerak kepada TikTok dan lainnya, ada golongan yang akan tertinggal. So tak maulah. Okay. So sekarang kita fokus Facebook lah. Semua ramai-ramai boleh dipersilakan berkongsi cerita anda masing-masing menggunakan gambar sendiri tak boleh cuplik daripada internet boy. Tak boleh ambil internet boleh diterima tapi make sure cerita tu cantik. Okay. So kalau ada pengalaman sendiri, misal kata pilih air kerajaan, dia ada masa ni semua cerita ni semua keluar daripada cerita-cerita plastik hitam saya beberapa hari lepas. Ada seorang tu dia kata pilih kerajaan. Pilih kerajaan tu saya sendiri lama tak dengar. Dia pergi celuk air dekat sana. Lepas tu balik buat puasa. So benda ni semua pilih kerajaan mana nak cari sekarang. So kalau jumpa kat internet tu share tu dengan cerita yang cantik. Okay boy, kita sampai sini saja masa yang kita ada. Kita mengharap perbincangan kita pada tengah hari ini dapat menyuntik semangat sebagai anak Malaysia. Pada kami di Dialektika, kami mengalu-alukan untuk perkongsian lanjut daripada Malaysia dulu sekiranya kita boleh mengangkat apa-apa tema yang dirasa sesuai dan dari loteng Dialektika TV ini kita angkat tema-tema yang antara yang terbanyak tema penting supaya perkara ini sentiasa disembangkan. Positive vibe sentiasa dikembangkan sebab kita dah terlampau negative vibe. Hari-hari di Twitter, di Facebook, di WhatsApp. Jadi betul, WhatsApp satu lagi. Yes, WhatsApp kan, many times share kan. Forwarded many times. Kan? Jadi terima kasih banyak-banyak Vira. Sama-sama. Kita boleh ajak saudara Syarin bersama kita sekali lagi. Dari loteng tamat sehingga kini dan kita mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan bersama berkongsi pandangan di ruangan komen yang sedia ada walaupun tidak bersama live pada hari ini dan kita akan ke udara sekali lagi secara ulangan Vira pada malam ini 9 malam. Jadi jemput tonton di sana dari awal hingga akhir. Kita mengharapkan ini sebagai permulaan yang baik supaya rakyat Malaysia bukanlah hanya semata-mata bergantung kepada perlembagaan, undang-undang. Kita ni banyak nak kata undang-undang, perlembagaan. Mengapa tidak supaya benda tu datang daripada dalam diri kita? Common sense. Kita rasa
mereka ini lahir kat Malaysia, mereka ini bahkan bukan orang Malaysia sekalipun, kemanusiaan itu perlu ada. Boy. Ya, betul. Jadi sekian, terima kasih kepada Boy dan kita berjumpa di masa lain. Oh, ada satu lagi komen saya nak angkat, specialty training. Tahniah Boy dan Alif, forum produktif. Saya yakin kajian perpaduan melalui sekolah telah lama dibuat. Mungkin next boleh jemput politician yang memperjuangkan sekolah vernacular. Boy kembali bercerita. Terima kasih banyak. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Bye-bye. Ini adalah simbol betapa ada beberapa orang pada kita yang kata kena ada Persatuan Melayu. Saya melihat Malaysia sebagai Jadi saya rasa penting kita memikirkan Tak ada reformasinya di situ. Namun begitu, tidak. Mana ada demokrasi? We have wasted the crisis dengan tidak membuat pertempuran. The biggest shareholders of a government is rakyat. The biggest shareholders of a government is rakyat.